Inilah kajian dilakukan oleh Dr. Yoshimori Oshime. Dia mengkaji tentang penyakit kanser, berbagai-bagai cara untuk menyelesaikan penyakit kanser, dan dia mendapat hadiah Nobel Prize dalam kajian untuk menghadapi puasa. Apakah rawatannya? Puasa. Untuk mengatasi penyakit kanser hanyalah puasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah, alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Imam, pembimbing, para jemaah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Dalam kesempatan malam ini, marilah kita ahlan wa sahlan ya Ramadan, dan sepenuh dengan Ramadan yang bakal kita sambut dalam seminggu lebih-lebih lagi. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra. Walitukmilu iddata walitukubirullaha ala ma hadakum wa lakum tashkurun. Surah Al-Anzim. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran padanya sebagai petunjuk kepada manusia serta keterangan daripada Al-Huda dan pembeza Al-Furqan. Barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut, maka hendaklah dia puasa, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan hendaklah diganti pada hari yang lain. Allah menghendaki kepada kamu kemudahan, dan Allah tidak menghendaki kepada kamu kesusahan. Walitukmilu iddata, supaya kamu sempurnakan bilangan puasa. Walitukabirullaha ala ma hadakum, supaya kamu persakan Allah, takbir Allah di atas apa yang Allah lipat tunjuk kepada kamu. Walanakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Inilah bulan Ramadan, ialah bulan Al-Quran, dan insyaAllah kita akan melihat anak bulan pada akhir awal Syaban nanti. Dalam negara kita buat satu ketepatan, JAKIM buat satu ketepatan selepas berlakunya istimewa yang kita jangka pada 21 bulan. Sekiranya usia bulan pada petang tersebut ketika ghurub telah lebih daripada 8 jam, ada kemungkinan kita dapat lihat. Sekiranya kita lihat mendung ketika hari itu, walaupun mendung, apabila syarat cukup, kemungkinan kita akan istirahatkan pada esoknya berpuasa. Tetapi sekiranya tidak mencukupi syarat, maka kita tangguh satu hari lagi. Apakah syarat seterusnya? Syarat seterusnya ialah apabila pada ghurub, pada hari Syaban terakhir, sudut di antara matahari dan bulan seharusnya lebih daripada 3 darjah. Ini dibincang oleh ahli falak. Dan selain itu, syarat yang ketiga ialah matahari harus terbenam lebih awal. Kemudian, ufuk bulan sangat rendah. Dan pengalaman saya untuk mencari anak bulan, saya belum pernah melihat anak bulan satu Muharram ataupun satu Ramadan, kecuali sekali. Itu bukan bulan Ramadan tetapi bulan Safar. Oleh sebab itu, di antara pengiraan dan juga untuk mencerap dua perkara yang harus digabungkan. Inilah simulasi yang dilakukan oleh kawan kita, pelajar kita tetapi ini adalah data di Amerika. Tetapi kita dapat sesuaikan dengan negara kita. Dan dikatakan conjunction ataupun ijtima', iaitu 3 objek ini berada dalam satu garis, iaitu matahari, bulan dan bumi. Dijangka pada 21 bulan. Pada 21 bulan ini, dan kita lihat conjunction inilah kita mulakan mengira tentang kemungkinan anak bulan dapat dilihat di ufuk barat. Simulasi yang dibuat pada kawan-kawan kita untuk melihat anak bulan pada 1 Ramadan, kita akan lihat anak bulan, dan simulasi pada akhir Syaban kita dapati bahawa anak bulan yang terakhir daripada Syaban
akan berakhir pada 21 Mac ataupun 20 Mac. Pada malam 21 Mac, pada malam 22 Mac, kita lihat ini adalah simulasi. Yang merah tidak dapat lihat 6 bulan dari segi penggerakkan. Yang grey juga sukar untuk dilihat 6 bulan. Yang mungkin dapat kita lihat adalah 6 bulan ialah yang turquoise dan juga yang hijau. Itu kita lihat negara kita ada kemungkinan. Dari segi barangkali dari segi royahnya barangkali sukar negara kita untuk melihat 6 bulan sebab darjahnya sangat rendah dan kita berawal. Namun bergantung kepada mufti kita untuk mengisahkan apakah esok. Iaitu pada 23 bulan. Sebab 23 bulan mengikut pengalaman kita, seluruh dunia dapat melihat 6 bulan dengan jelas. Hijau menunjukkan kita dapat lihat 6 bulan dengan jelas. Dan saya rasalah jawatan kuasa ataupun pemegang mohon Raja Melayu bakal mengisytiharkan barangkali pada 23 bulan Mac. Saya tidak pasti, tetapi dari segi simulasi kita lihat pada malam 23 kita dapat lihat dengan jelas 6 bulan. Walaupun kemungkinan 22 diisytiharkan, tetapi kita lihat sukar untuk lihat 6 bulan dari segi konteks di kawasan Asia Tenggara dan juga kawasan yang ke timur daripada Asia Tenggara. Wallahualam. Tetapi apa yang saya nak fokuskan malam ini ialah apakah falsafah kuasa untuk kita. Di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Ma mala adamin wa an syarrun min batnin." Tidak ada bekas yang lebih buruk untuk diisi makanan selain pada perut. Bihasbi ibn Adam akalat yukim nusalbah. Kalau kita perlu makan, makanlah suapan sehingga kita dapat, Rasulullah katakan, dapat kita tegakkan belakang kita supaya kita dapat berupaya untuk melakukan pekerjaan. Painkan dalam mahalah, sekiranya terpaksa makan juga, fasulusun li ta'amih, sepatut 1/3 untuk makanan, wasulusun li syarabih, 1/3 ialah untuk minuman, wasulusun li nafsih, dan 1/3 lagi untuk diri sendiri. Bagi 3 maidah kita. Yang pertama adalah untuk makanan, maknanya seolah-olah Rasulullah menasihat kita makan 1/3 penuh perut kita. Dan 1/3 untuk minuman, sama banyak minuman dan makanan. Dan 1/3 ialah untuk diri kita sendiri. Untuk kita bernapas. Ini adalah bagaimanakah cara hidup ataupun yang ditunjukkan Rasulullah. Termasuk dalam bulan puasa. Hari ini kita lihat manusia menghadapi masalah obes. Disebabkan kemewahan makanan dan negara kita adalah paling obes. Maksudnya kita adalah negara yang paling mewah makanan. Dan tuan-tuan dapat perhatikan hari pertama kita puasa, pasangan dalam kita menyediakan juadah yang pelbagai. Dan ini kita dapat bakal insyaAllah kita akan tengok pada awal Ramadan nanti, negara kita terkenal dengan makanan yang pelbagai. Senang kita lihat hadis yang kita baca tadi, tetapi nak laksanakan sangat sukar. Seperti perut kita tuan-tuan, seperti mesin ataupun kilang yang sentiasa bekerja sepanjang tahun. Kilang terpaksa kita buat tentu ukur. Kita ada calibration setiap 6 bulan barangkali. Kilang lebih tahu pada saya. Supaya bacaannya tepat. Dan kita juga maidah kita juga seperti kilang. Dan Allah wajibkan setiap tahun kita buat kalibrasi. Calibration kita supaya enjin kita berjalan dengan sempurna kembali. Dan itulah falsafah yang cukup indah. Setiap syarah kita ada falsafah yang sangat tinggi. Sama ada kita tahu atau tidak. Dan kita sami'na wa ta'na. Itu saja umat Islam yang patuh. Termasuklah dalam ibadat puasa. Dalam konteks ini kita lihat. Ini ialah kajian dilakukan oleh Dr. Yoshimori Oshimi. Dia mengkaji tentang penyakit kanser. Berbagai-bagai cara untuk menyelesaikan penyakit kanser. Dan dia mendapat hadiah Nobel Prize dalam kajian untuk menghadapi puasa. Apakah rabatannya? Puasa. Untuk mengatasi penyakit kanser hanyalah puasa. Itulah ubat terbaik. Dan hari ini manusia menghadapi masalah kanser yang banyak-banyak. Negara membangun penyakit yang banyak membunuh ialah penyakit jantung. Negara yang maju, penyakit yang paling banyak adalah kanser. Kanser ini disebabkan oleh berbagai-bagai teknologi, bahkan pancaran, gelombang, shockwave dan sebagainya. Bahkan antena kita menghasilkan
tenaga ataupun gelombang yang sangat menakutkan yang menyebabkan kanser, dan negara maju lebih dahsyat pada kita. Di negara kita, di kawasan Subang Jaya, maaf saya, ramai kanak-kanak yang dilahirkan dengan penyakit kanser. Leukemia. Disebabkan oleh pancaran yang pertama kita guna negara kita dalam seluler telefon kita ialah di Shah Alam, di kawasan Subang Jaya. Subang Jaya mengalami masalah kanser yang besar. Maafkan saya kalaulah data saya tidak tepat. Tetapi negara membangun penyakit yang paling banyak disebabkan oleh makanan, iaitu darah tinggi, jantung. Negara maju disebabkan oleh kanser. Doktor ini menemui cara untuk menyelesaikan kanser dan dia kata intermittent fasting. Puasa berkala-kala, berulang-ulang, berkala-kala. Puasa tak puasa, puasa tak puasa. Itu ialah rawatan kanser yang terbaik. Dan ini dia berhujah dengan berbagai-bagai parameter saintifik mereka berdasarkan metabolisme badan kita. Bagaimanakah badan kita bertindak apabila kita lapar. Dan hikmah ilahi sentiasa sama ada kita tahu atau tidak dalam setiap syarah yang Allah telah turunkan kepada kita. Dia mengatakan bahawa puasa 3 hari sudah cukup untuk memperbaiki imun sistem kita. Doktor ini menjelaskan dengan puasa 3 hari saja. Dan puasa yang dimaksudkan dia bukan puasa Islam. Puasa dia tidak makan. Tidak ada pahala. Dan sedangkan puasa kita adalah puasa rukun Islam. Membeza-beza antara kita dan mereka. Dikatakan bahawa 3 hari sudah cukup untuk melihat kesan pertama tentang kanser. Dan ini adalah sebagai satu petunjuk sebagai umat Islam yang kita patuh dan kita berpuasa bukan kerana kanser, tetapi kerana kita patuh kepada Allah SWT. Tetapi hikmah ataupun kesan sampingan dapat kita saksikan yang ditunjukkan oleh doktor yang memenangi Nobel Prize ini. Tuan-tuan boleh lihat kajian dia. Kajian ini telah 10 tahun lepas. Dia menceritakan bagaimanakah apabila kita lapar, apakah yang keluar daripada badan kita, apakah patogen-patogen yang membahaya, apakah enzim ataupun hormon yang keluar daripada badan kita apabila kita lapar. Dan ini semuanya di-explain dalam konteks saintifik. Yang kita maksud di sini ialah puasa ada hikmah yang sangat tinggi. Negara kita, obes. Ini ialah yang dikeluarkan oleh WHO. Negara yang paling obes di asal negara ialah Malaysia. Orang yang paling gemuk, yang paling tidak sihat, Malaysia. Di Malaysia, bukalah hospital swasta, berpuluh-puluh dalam kota, penuh, tidak ada yang kosong. Sebab toksik yang kita hadapi. Makanan yang berlebihan. Nikmat Allah yang sangat banyak pada Malaysia. Yang paling obes di Asia Tenggara ialah Malaysia. Diikuti oleh Thailand, diikuti oleh Singapura, diikuti oleh Filipina, diikuti oleh lain-lain. Dan yang paling sihat di Asia Tenggara ialah orang Vietnam. Orang Vietnam, hospital swasta, mereka tak buka hospital swasta di Vietnam. Tak laku. Yang laku di Malaysia, di Subang Jaya saja ada berapa hospital. Ini open secret, Malaysia tempat lambakan penyakit. Kita negara membangun. Dengan segala toksik, kilang-kilang yang kita buka negara kita. Dengan alasan bahawa pemindahan teknologi sebenarnya pemindahan toksik. Pemindahan pencemaran. Dan negara kita terdedah dengan berbagai-bagai toksik. Daripada sungai yang tercemar, udara yang toksik, kilang yang mengeluarkan toksik di longkang mereka, akhirnya sampai ke laut. Dan menyebabkan data yang dikeluarkan oleh WHO cukup menakutkan. Malaysia, negara yang mewah dengan makanan. Buktinya, hari pertama puasa kita lihat labakan di pasar Ramadan. Dan kita berhujah, kita miskin. Apabila kita disuruh untuk melaksanakan hukum Allah yang berkaitan dengan berbagai-bagai syariah, mereka mengatakan kita tidak boleh melaksanakan hukum Allah sebab kita masih miskin. Sedangkan WHO mengatakan Malaysia paling mewah. Hendak sebut daya, tak hendak sebut dalih. Marilah tuan-tuan kita kenang dan hikmah puasa setiap tahun ialah seolah kilang kita kalibrasi untuk tentu ukurkan supaya enjin kita berjalan dengan sempurna untuk setahun akan datang. Tuan-tuan, di Malaysia, kegemukan ada hubungan dengan penyakit jantung. Ramai yang tahu ini yang bakal berangkatan haji
tidak lepas kesihatan disebabkan oleh jantung. Dan inilah yang disebut oleh tabung haji. Dahlah lama kita menunggu untuk ke Mekah. Umur 70 tahun baru dapat dan penyakit yang bertimpa-timpa datang. Tak boleh pergi lagi. Inilah di antara fenomena yang sedang kita saksikan. Dan Allah mewajibkan puasa yang Allah mengetahui segala-galanya. Allah mengetahui dan kita sami'na wa ta'na. Dan sekarang orang pakai Islam melihat falsafah yang di sebalik daripada syiar Islam yang cukup murni. Jangan lupa tuan-tuan, ada orang yang lapar. Di Afrika mereka sedang lapar. Peperangan yang berlaku di Ukraine tidak berhenti lagi. Gandum yang biasanya diekspor ke Afrika tidak dapat diekspor. Sumber gandum utama dunia adalah daripada Ukraine dan Rusia. Dan dua-dua negara ini sedang berperang. Mereka tidak dapat ekspor gandum dan kita lihat Afrika yang sentiasa mendapat gandum daripada Ukraine kelaparan. Mereka diserang berbagai penyakit. Mereka diserang dengan kemarau. Tumbuhan ataupun tanaman yang mati menyebabkan kelaparan sebagaimana yang kita saksi di sini. Dan mereka mula berpuasa sama seperti kita. Mari kita kenang kesusahan orang lain apabila kita berpuasa. Puasa ialah untuk kita merasakan betapa mereka yang tidak ada makanan. Dan kita hanya berlapar 12 jam. Dan kita dapat rasakan bagaimana perasaan mereka lapar. Mereka meminta-minta dan lihat bagaimanakah mereka meminta makanan dan WHO mengisytiharkan tahun 2023 ialah tahun Al-Maja'ah fit Tariq. Kelaparan sedang dalam perjalanan. Disebabkan oleh berbagai-bagai faktor. Peperangan yang sedang diatur di timur dan barat. Dan kita lihat kemarau yang sedang berlaku. Tiba-tiba ada tambah yang merosakkan makanan, tanaman dan sebagainya. Dan kita lihat pelarian yang berlaku dalam peperangan. Ini suasana di Syria. Yang berlaku di Palestin. Di Afghanistan, umat Islam yang sedang menghadapi bulan puasa sedang seperti ini. Yang memerlukan bantuan pada kita. Untuk kita merasakan betapa deritanya mereka yang tidak ada makanan. Dan kita lihat bagaimanakah kanak-kanak Syria yang kesejukan, kelaparan. Dan ini sebahagian untuk kita merasakan bahawa tidak semua manusia yang semewah Malaysia. Malaysia walaupun ekonomi kita merudum, tetapi WHO masih mengisytiharkan kita makanan yang paling mewah. Tuan-tuan, kalau buah pisang kita ada 100 jenis pisang. Kalau buah durian kita ada 100 jenis durian. Sedangkan di Eropah, tuan-tuan, mereka ada apple. Apple hijau, apple merah, 2 jenis. Pisang kita berpuluh-puluh jenis, beratus jenis. Dan Allah berikan nikmat kita berbagai-bagai nikmat. Dan apakah kita bersyukur? Puasa adalah untuk bersyukur sebagaimana kita baca ayat tadi. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Dengan nikmat yang Allah berikan, kadang-kadang kita dapat rasakan nikmat bila kita lapar. Dan marilah kita sama-sama merasakan kelaparan mereka. Bagaimanakah umat Islam yang dalam pelarian dan umat Islam di Turki yang baru saja gempa bumi, mereka juga sedang menghadapi di kawasan pelarian seperti ini, pelarian gempa bumi. Dan di Afghanistan, kita lihat negara miskin ini dijajah oleh Amerika dan dijajah oleh Rusia satu masa dulu, meninggalkan negara yang penuh derita. Dan bulan puasa ini mereka masih kesejukan. Kawan saya baru balik daripada Bosnia, masih lagi ada snow yang tebal. Di kawasan utara masih lagi kesejukan. Dan kita sedang menghadapi puasa seminggu lagi. Barangkali mereka masih kesejukan, kelaparan. Dan itulah suasana umat Islam yang mereka menunggu ataupun selamat datang Ramadan. Bukan dalam keadaan yang selesa seperti kita, tetapi sebahagian daripada umat Islam sangat menderita. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Laisa mu'min allazi yashba' wajhahu ja'u fi janbihi ila janbihi aw kama qala." Bukan orang mukmin sekiranya dia kenyang sedangkan jirannya kelaparan. Jiran di sebelahnya kelaparan. Jiran kita 40 rumah di sebelah kita, selain kita. Jiran negara 40 buah negara di sebelah kita. Dan semua negara Islam ini ialah jiran kita. Sampai ke Turki, masih lagi jiran kita. Dan laisa mu'min bil alladhi yashba' wajruhu ja'i illa jambi.
bukan mukminnya sebenarnya sekiranya kita lapar. Kita kenyang, tidur kenyang, sedangkan saudara kita kelaparan dalam konteks ini. Marilah kita kenang, dan inilah falsafah puasa yang cukup agung. Kita juga kenang baru saja Turki mengalami gempa bumi yang tidak dapat kita bayangkan. Bukan satu gempa bumi, tapi siri-siri gempa bumi yang sangat dahsyat. Kita saksikan dalam televisyen, dalam berita, Titanic daripada Asia bertembung dengan Anatolian Plate yang menyebabkan 100 kilometer ke bawah terbuka. Ini belum kiamat. Ini sebahagian daripada fenomena yang berlaku secara tabi'i, yang Allah tentukan demikian. Yang menyebabkan pengorbanan, yang kemusnahan yang tidak dapat kita bayangkan. Mereka masih belum ada rumah sekarang, tuan-tuan. Negara Turki sedang menderita sekarang. Dia masih jiran kita. Bagaimanakah 78 magnitude ataupun skala ini cukup menakutkan. Kita lihat rumah runtuh, bangunan yang perkasa runtuh, dan kita lihat berapa banyakkah mereka yang terlibat kematian dan rumah mereka yang jadi pelarian. Sekarang tidak cukup bangunan sementara yang disediakan oleh kerajaan Turki. Mereka terpaksa menggunakan bangunan-bangunan sementara, memerlukan bantuan negara-negara Islam yang lain. Jiran kita dalam konteks ini ialah, lebih lagi dia adalah satu jasad kita yang sama. Umat Islam lebih lagi dia adalah satu jasad sama. Umat Islam satu jasad, sedangkan dia satu jasad dengan kita dan dia jiran kita. Dan kita lihat bagaimanakah mereka menderita, yang sampai sekarang mereka masih lagi belum dapat selesaikan. Dan tuan-tuan, inilah rumah mereka yang sementara. Dan mereka kesejukan sebab bulan Februari lepas masih ada snow di Turki. Dan inilah hanyalah rumah yang sementara yang mereka ditempatkan untuk sementara. Dan marilah kita kenang apabila kita menyambut puasa bulan ini, tahun ini. Tahun yang penuh cabaran. Tahun yang penuh dengan tribulasi umat Islam. Dan kita berpuasa negara kita. Ketika kita menghadapi juadah yang berbagai, ingatlah ada orang yang kelaparan. Dan kita lihat, cukup malang apa berita yang kita lihat. Penempatan di sementara di sini, kanak-kanak dirogol. Seoleh siapa tahu, hati yang tidak ada hati kemanusiaan. Sudahlah orang susah. Kanak-kanak berkeliaran sebab tidak mencukupi tempatnya. Dan kanak-kanak perempuan yang menghadapi masalah daripada mereka yang tidak berhati perut. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Tuan-tuan, kita juga dikejutkan dengan banjir di Johor. Dan katanya banjir ini di kawasan-kawasan tertentu akan berterusan sampai kita menyambut puasa. Banjir yang berlaku bulan Mac bukan keadaan biasa. Di Pantai Timur selalunya bulan Disember, bulan Januari. Tetapi bulan Mac di Pantai Timur ialah musim menuai. Maksudnya musim kemarau. Tetapi tiba-tiba tahun ini cuaca tidak menentu. Dan kita lihat bagaimanakah ribuan pelarian disebabkan oleh banjir. Dan dia adalah saudara kita yang saudara kita yang benar saudara, tak pertalian saudara, dan dia saudara dari segi konteks kita sama Muslim. Dan dia adalah jiran kita. Inilah yang dikatakan tempat yang paling banyak kena Batu Pahat, Segamat, Muar, Kota Tinggi. Kota Tinggi kita ingat tak kena juga. Tangkak dan Mesir. Inilah suatu sana yang sedang kita hadapi. Dan dikatakan kemungkinan suatu banjir Batu Pahat dijangka berlarutan seminggu lagi. Katanya. Inilah jangkaan kaji cuaca. Dan melepasi bulan Ramadan. Mereka berhadapan dengan puasa dalam keadaan banjir. Dan sebahagian mereka yang dilanda banjir, mereka sewa rumah. Dan kerajaan memberikan ruang supaya sewa rumah dilanjutkan. Mereka sedang dilanda malang. Kerajaan Terengganu umpamanya memberikan ruang supaya tuan rumah tangguhkan untuk ambil sewa rumah. Sebab mereka sedang dilanda musibah. Dan ini sebahagian daripada apa yang masyarakat dapat lakukan selain daripada makanan yang kita berikan bersama. Tuan-tuan yang saya hormati, marilah kita renung sedalamnya. Negara kita yang mewah yang dinyatakan ataupun yang ditunjukkan dalam WHO mengatakan kita yang paling banyak makanan tadi. Marilah kita sifati dengan sebahagian lain. Sebab dalam hadis Rasulullah mengatakan, seperti yang kita sebutkan tadi,
Tidaklah seorang mukmin sekiranya kita kenyang sedangkan saudara kita kelaparan. Dan bulan puasa tuan ialah bulan Al-Quran. Saya dan tuan, marilah kita rapatkan diri kita dengan Al-Quran. Dan bulan Ramadan ialah bulan dia turunkan Al-Quran. Bahkan kitab-kitab sebelum Al-Quran yang diwakilkan oleh Imam Tabari mengatakan bahawa suhuf Nabi Ibrahim AS diturunkan pada awal mula Ramadan. Kitab Taurah diturunkan pada 6 Ramadan. Dan kitab Injil hari 13 Ramadan. Dan Al-Quran, Zabur juga pada 18 Ramadan. Al-Quran diturunkan, ada di dalam hadis ini dikatakan pada 24 Ramadan. Ada kata 17 Ramadan. Dan Ramadan ialah bulan wahyu. Dan cukup indah tuan Al-Quran diturunkan pada bulan yang paling mulia, bulan Ramadan, penghulu segala bulan. Diturunkan kepada Rasulullah sebaik-baik ataupun makhluk yang paling mulia. Diturunkan pada umat Islam, iaitu umat yang terbaik. Diturunkan oleh Jibril, iaitu malaikat yang penghulu segala malaikat. Diturunkan pada malam 1000, lebih baik daripada 1000 malam. Malam Lailatul Qadar. Dan tersimpul di situ keagungan Al-Quran. Kebaikan di atas kebaikan, di atas kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Marilah kita sama-sama muhasabah. Sekiranya tahun lepas kita telah menghafal ataupun khatam sekali. Marilah tahun ini kita gandakan 2 kali. Kalau tahun lepas 2 kali sudah khatam, marilah kita gandakan 3 kali. Kalau sudah 3 kali, marilah kita gandakan 4 kali. Dan ruanglah masa kita pada bulan Ramadan untuk Al-Quran. Dan inilah keindahan bulan Ramadan, ialah bulan bersama Al-Quran. Bulan Al-Quran, bukan bulan lain tak Al-Quran, tetapi bulan inilah sayogia kita lebihkan dengan Al-Quran. Untuk khatam sekali bulan Ramadan ini, setiap hari 1 juzuk, cukup. Kalaulah untuk 2 kali, 2 juzuk 1 hari, cukup. Dan 3 juzuk 1 hari untuk 3 kali khatam. 3 kali masih mampu tuan-tuan, bahkan boleh 4 kali. Sekiranya kita berikan masa yang tertentu dan kita meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Bagi mereka yang sama-sama usia dengan saya tuan-tuan, televisyen jangan cukuplah. Itu bukan untuk kita lagi. Jangan kita habiskan masa untuk perkara yang lara. Habis, dalam televisyen ada yang baik, tetapi banyak yang buruk. Maafkan saya. Masa sudah berlalu untuk orang yang usia dengan saya. Alangkah malang kalau kita habiskan masa bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkat ini, marilah kita sama-sama ambil kelebihan. Bacalah Al-Quran. Bila sampai ayat sujud, ayat sajadah, marilah kita sama sujud. Dalam satu hadis yang berkaitan dengan ayat sajadah ini, Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Iza qara'a ibnu Adam as-sajadah." Bila Ibnu Adam baca ayat sajadah, yang ada sajadah, ada berapa belas tuan-tuan dalam Al-Quran. Intazara syaitan yabki yaqul ya walah. Syaitan akan lari daripada kita dan menangis. Dan dia berkata, ya walah, alangkah celakanya aku. Ya waili, dan celakalah aku. Umar Ibn Adam bersujud pas sajadah. Anak Adam diperintah sujud, mereka bersujud. Falhul jannah, mereka mendapat ganjaran syurga. Wa amitu bisujud, fa abaitu falin nar. Aku disuruh bersujud, tapi aku enggan dan aku mendapat neraka. Dan apabila kita baca surah sajadah, dalam hadis ini mengatakan, syaitan bertepiaran lagi dan menangis. Alangkah indah kita dekatkan Al-Quran. Dan kita sama-sama sembahyang tarawih. Dan katanya tahun ini, jaiz menetapkan 20 rakaat semuanya. Tidak lagi 8. Dan cukup syahdu kita mendengar ayat Quran dengan kori-kori kita yang terbaik. Kita mentadabbur dan menghayati Al-Quran. Dan inilah untuk kita memahami Al-Quran dalam bahasanya sendiri. Ketika kita berdiri di sini, kita tidak ada peluang lagi untuk lihat terjemahan. Marilah kita memahami Al-Quran dalam bahasanya asal. Dan mukjizat Al-Quran ialah daripada Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. Dan tuan-tuan, apabila kita membaca surah-surah yang berkaitan dengan sajadah, cukup indah tuan-tuan. Dan di antara ayat yang cukup indah,
yang sentiasa mencucuk hati saya adalah ayat dalam surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa ma fil ardh. Wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal was sajar wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqal adzab wa may yuhdillahu fama lahu min krim. Innallaha yuhibbu ma yasha. Dan kita bersujud. Kita bersujud, sujud tilawah, sama ada kita sedang solat ataupun kita baca ketika kelapangan, kita baca dan orang mendengar juga disunatkan bersujud. Dan ayat sujud ini cukup indah dalam Al-Quran. Menggambarkan seluruh alam sedang bersujud pada Allah. Apakah kamu melihat bahawa bersujud pada Allah seluruh yang ada langit dan bumi? Matahari bersujud pada Allah, bulan bersujud pada Allah, bintang-bintang bersujud pada Allah, gunung-gunung bersujud pada Allah, pohon-pohon bersujud pada Allah. Wadawab, dan seluruh binatang melata bersujud pada Allah. Wa katsirun minan nas, ramai manusia yang bersujud. Wa katsirun haqqal adzab, dan ramai yang tidak bersujud yang berhak Allah ke atas mereka. Wa man yuhinillah, siapa yang Allah hina mereka, fa maluhu min krim, tidak ada siapa yang dapat memuliakan mereka. Innallaha yuhibbu man yasha, dan Allah melakukan apa yang mereka yang Allah kehendaki. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki, dan kita bersujud. Sedangkan alam semesta sedang bersujud. Bintang sedang bersujud. Alam semesta sedang bersujud dan kita turut bersujud. Dan itulah di antara maksud ayat-ayat sajadah yang menggambarkan bahawa seluruh alam semesta bersujud. Dan umpamanya ayat yang dalam surah lain, inna dina indabika la yasaruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu sajudun. Dan mereka yang di sisi Allah, makhluk sisi Allah, para malaikat, dan mereka tidak sombong untuk beribadah pada Allah. Wisabahunahu walahu sajudun, dan mereka bertasbih lalu mereka bersujud pada Allah, dan kita juga bersujud pada Allah. Ayat sajadah yang banyak, 16 tempat, 14 tempat dalam Al-Quran yang memerlukan sunat kita sujud. Dan itulah alam semesta sedang bersujud, cakrawala sedang bersujud, dan kita juga bersujud. Dan itulah keindahan Al-Quran.